Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Ustaz. Asyad. Wah, dah ada channel sekarang Saya tahu lepas ada channel lah. Apa? Saya dah boleh tahu lepas ada channel. Ya ke? Tapi yang satu channel ayah saya sekarang dah tukar channel jadi saya sendiri, saya dengan adik saya. Oh, dah tukar channel dah? Ha. Oh, faham. Ustaz, hari tu Ustaz Ya? semua hari hari Rabu hari tu Okay. Ustaz ada tengok tak Portugal lawan Germany? Oh, tengok. Saya ingat pukul 3 pagi, rupanya pukul 12 malam. Oh, tengok dengan siapa? Dengan ayah awak? Saya ingat kan pukul 3 pagi, rupanya pukul 12 malam. Oh, malam. Tengah malam. Ustaz tengok pukul 2. Aduh, anak-anak boleh Ustaz. Ni dah pukul 12.30 hari dah ni. Okey. Kita tunggu seminit lagi lah. 2 minit lagi lah tunggu kawan-kawan kita. Siapa yang nak pergi ambil air ke, siapa nak pergi minum ke, nak pergi makan ke, Yumna nak pergi makan durian ke, Huda nak pergi makan, ikutlah. Huda nak pergi, jangan pergi makan nasi lawak yang kicap ke apa, tak payahlah makan yang simple-simple je. Ini kan makan-makan tertumpah pula air kat komputer tu. Okay, sekarang kita baru ada berapa orang ni? Kita ada 11 orang Okay, Hadif. Oh, ada lagi masuk. Fahana. Bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lagi? Ada lagi siapa nak masuk? Oh, Syamil Zal. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Sekali lagi. Okay, sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. We start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Okay? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Semua sihat Okay, go. Alhamdulillah. Semua masih lagi bersemangat? Ya, okay, anak-anak. Tengok. Baru nak start kelas. Terus start. Lepas kelas ni lunch ke? Oh, baru je kelas start. Okay, anak baru start. Ya. Lepas habis ni ke lunch. Pukul 1 lunch. Ustaz tahu anak-anak murid Ustaz. Awak dah berapa kelas dah tadi? 4 kelas 3 kelas dah. Termasuk Ustaz ni dah 4 kelas dah. Anak-anak murid Ustaz. Itu biasalah kan. Tambah pula hari ni hari Isnin. Kita dah cuti 2 hari, tiba-tiba datang hari nak kelas pula. Bukan setakat kelas, pukul 12 pula tengah hari. Ini adalah satu benda yang sangat mencabar. Tapi, I respect to all of you. Awak masih lagi bagi komitmen awak masih lagi berjihad. Kita panggil dia sebagai jihad an-nafs. Kita masih, Ustaz tengok awak semua pun masih lagi bersemangat. Walaupun mungkin ada yang sudah nampak mengantuk. Okay, jangan risau anak-anak murid Ustaz. Macam mana Ustaz kata sebelum ini, kalaulah awak kata tiba-tiba Ustaz saya rasa nak pergi minum air lah Ustaz. Saya rasa tak ada masalah, awak boleh pergi minum air. Ustaz saya nak pergi rehat kejap, boleh, tak ada masalah. Cumanya anak-anak murid Ustaz, pastikan maklum kepada Ustaz dulu. Maklum kepada Ustaz, saya nak pergi tandas, maklum kepada Ustaz, itu adabnya. Okey. Okey anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah hari ini adalah hari yang baik, hari Isnin yang mana Allah Taala masih lagi bagi kesempatan kepada kita untuk Ustaz pun boleh tengok muka awak pun boleh tengok muka Ustaz, kita boleh tengok adik kita boleh tengok mak dengan ayah kita boleh tengok semua orang. Alhamdulillah. Cumanya anak-anak murid Ustaz nak pesan kepada awak dan diri Ustaz juga, kita kena sentiasa mengingati Allah dalam apa hal. Minggu lepas kita dah belajar subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jangan lupa zikir tu. Okey, kita teruskan lagi. Sebelum itu Ustaz nak tanya kepada awak, sebelum kelas Ustaz tadi kelas apa? Arabic teacher Asma. Okay, Teacher Asma dah terangkan belum apa hadis yang kita nak belajar minggu ni? Teacher Asma dah terang tak hadis apa yang kita belajar minggu ni? Hadis apa? Ada. Lupa dah. Hadis apa? Ada tak? Ada terang tak? Baik. Ada cakap. Ada tapi terlupa. Sebelum Teacher Asma, kelas apa sebelum Teacher Asma? Sebelum Teacher Asma, Ustaz Amin. Ustaz Amin ada terang tak? Ada. Ada. Ingat tak hadis apa? Tak ingat juga? Tak. Tak ingat juga. Okay, tak apa nak murid. Itulah tugas guru. Endearment. Jangan risau, itu tugas guru. Kami akan ulang balik sampai awak ingat. Kaiza okey tak Kaiza? Kaiza okey? Nampak macam tak larat tu. Jangan risau kalau tak larat. Boleh pergi rehat kejap Okey. Now, baik. Mana Syah nampak macam Syah tadi? Syah hilang lah Syah. Tak, Syah ni dia masuk tapi bila cikgu panggil dia tak jawab. Oh ya. Itu kira tak hadir lah tu Syah. Oh Syah. Syah. Syah buat apa tu? Oh, okey. Terima kasih Syah sebab maklum kepada Ustaz. Okey. Now, kita teruskan sedikit anak-anak murid Ustaz. Ustaz bacakan hadis supaya kita ambil keberkatan hadis sebelum kita memulakan kelas kita. Anak-anak murid Ustaz, hadis adalah apa yang Nabi Muhammad SAW cakap. Okey, Ustaz terangkan sedikit je sebab cikgu-cikgu yang lain pun dah terangkan. Awak pun dah. Okey, kita akan teruskan. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Okey. Yang pertama Ustaz terangkan an Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud ni siapa? Muaz. Ibni Mas'ud ni siapa? Sahabat Nabi. Bagus.
sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia pernah dengar Nabi Muhammad kata apa? Alaikum bis-sidqi. Siapa tahu apa maksud sidqi? Maksud dia paradise. Syurga. Okay. Sidqi, as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Apa maksud as-sidq? Penyampai. Jujur. Pandai kita kan dah belajar sifat-sifat Nabi. Siddiq. Good. Jujur. Nabi Muhammad kata, kamu ni kena jujur. Bahasa mudahnya, alaikum bis-sidq. Kamu ni kena jujur. Okey, sambung lagi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu adalah apa? Adalah dia akan bawa kita kepada kebaikan. Akan bawa kita kepada perkara-perkara yang baik. Ingat, Nabi pesan yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pesan kita kena jujur. Kenapa kita kena jujur? Sebab bila kita jujur, dia akan bawa kita kepada satu keadaan yang lebih baik. Kita akan buat baik. Dan kebaikan itu akan bawa kita kepada syurga. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari kebaikan itu akan bawa kita kepada syurga. Bahasa mudah yang Nabi Muhammad cuba sampaikan, bila kita jujur, kita cakap benda yang betul, maksudnya bila kita jujur, kita akan jadi orang yang baik. Bila kita jadi orang yang baik, kita akan masuk syurga. Ustaz tanya, Muaz, kenapa lambat datang sekolah? Penat. Muaz kata, Muaz datang masuk kelas, buka pintu. Muaz, kenapa datang lambat sekolah? Mak saya Ustaz, mak saya demam. Mak awak demam, betul ke mak awak demam? Ya Ustaz, mak saya demam. Tiba-tiba mak dia WhatsApp Ustaz. Ustaz, saya minta maaf lambat, hari ini kereta rosak. Tengok dah tak sama. Nampak? Mesti jujur. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz ada seorang cikgu yang sangat Ustaz kagumi. Nama cikgu Ustaz tu, nama dia adalah Cikgu Maria. Cikgu Maria ni dulu dia ajar AdMath. Siapa tahu AdMath tu apa? Sekolah menengah dia akan belajar AdMath. Dia bukan math yang macam belajar ni, bukan math biasa. Dia AdMath. Maksudnya matematik tambahan. Kelas tambahan. Matematik tambahan. Dia bukan, Ustaz, belajar tambah tolak je ke? Bukan. Dia matematik yang sangat susah. So, Cikgu Maria ni Ustaz ingat lagi pesanan dia kepada Ustaz. Pada waktu tu Ustaz tingkatan 5. Dia pesan kepada kami satu kelas. Dia kata anak-anak murid, dia pesan. Dia kata dengar baik-baik. Dia kata, apa saja yang jadi dalam kehidupan kita, kita kena jujur. Nampak? Dia pesan. Dia pesan kepada Ustaz. Dia kata ingat, dalam kehidupan kita, yang paling penting kita kena jujur. Walaupun kita salah. Laila tengah-tengah jalan, dia tak sengaja jatuhkan pinggan mak dia, kerperang jatuh. Laila siapa buat? Zakwan yang buat. Nampak? Itu tak jujur. Nabi Muhammad kata, bila kita jujur, kita akan jadi orang yang baik. Dan benda jujur ni akan bawa kita kepada syurga. Sampailah satu tahap, anak murid Ustaz, Nabi Muhammad sambung. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maksudnya, dia ni, sampai seorang lelaki ni, seorang perempuan ni, seseorang manusia ni, dia punya bercakap jujur. Sampai ni Allah kata, okey, dia ni orang yang jujur. Nampak? Kita nak Allah kata macam tu. Sampai Allah kata apa? Oh, Ulfa orang yang jujur sebab dia tak pernah menipu. Oh, Muaz ni dia adalah orang yang sentiasa bercakap benar. So dia ni memang adalah orang yang benar. Allah kita sendiri nak tahu kita. Allah cakap kita ni orang yang jujur. Macam mana? Macam mana orang nak tahu yang Allah ni cakap kita ni orang yang jujur? Kita tak tahulah. Itu adalah Kita nak je. Tak ada je tiba-tiba dengar dekat telinga Muaz, Muaz, awak orang yang jujur. Tak ada telinga. Tak ada. Suara siapa tu Ustaz? Malaikat? Tak ada. Itu Allah yang akan tentukan. Macam mana kita nak tahu kat akhirat? So Nabi Muhammad kata apa? Bila seseorang manusia tu dia jujur, dia tak pernah menipu, Allah akan letak dia, dia ni orang yang baik, ini orang yang jujur. Tapi Nabi Muhammad kata wa iyyakum wal kazib. Kalaulah dia bercakap tipu. Kazib, tipu, ingat? Siddiq lawannya kazib. Kita belajar dalam sifat mustahil Nabi. Kazib maksud menipu.
Wa iyyakum wal kazib, kalaulah dia menipu. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur. Bahasa mudahnya penipu tu akan bawa dia kepada kejahatan. Itu bahasa mudah untuk awak fahamlah. Akan bawa dia kepada kemungkaran, akan bawa dia kepada kejahatan, dan kejahatan tu akan bawa awak kepada neraka. Sebab tu Ustaz sentiasa pesan dalam diri kita, kita kena sentiasa jujur. Salah Ustaz, saya bergaduh dengan dia. Kenapa? Sebab dia cubit saya Ustaz, saya pukul dia. Jujur. Jangan pula, siapa buat? Dia Ustaz. Sampai kesudah tak mengaku. Okey. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Maksudnya apa? Dia ni menipu. Sampai Allah kata dia ni mau menipu. Nampak? So dekat sini anak-anak murid Ustaz, ada dua keadaan. Ada dua keadaan yang kita nak jadi. Yang pertama adalah manusia yang jujur. Ini adalah manusia yang jujur. Yang satu lagi adalah manusia yang menipu. Manusia yang menipu. Okay. Kecilnya badan tapi kepala besar. Ini manusia yang menipu. Ini manusia yang jujur. So dalam hidup kita anak-anak murid Ustaz, kita ada dua sahaja pilihan. Betul Ulfah? Lawan kepada sedik tu kazib. Betul? Anak-anak murid Ustaz, dalam hidup sekarang ni kita hanya ada dua pilihan. Sama ada kita nak jadi jujur ataupun penipu. Kalaulah awak jadi jujur, Nabi Muhammad kata apa? Siapa yang jujur, dia akan menjadi orang yang baik. Bila jadi orang yang baik, dia akan masuk syurga. Siapa yang selalu jujur, Allah tengok dia ni, ini orang yang betul. Macam awak lah. Okey. Ustaz, ada dua orang pelajar. Satu sentiasa cakap betul kepada Ustaz. Yang satu lagi, dia sentiasa cakap tipu. So Ustaz pun katalah, awak ni memang Ustaz kata awak ni memang orang yang Ustaz percaya. Awak sentiasa jujur. Awak ni kaki pembohong, menipu. Ustaz tak percaya kepada awak. Tuhan pun bila dia tengok kita jujur, dia akan kata, ini orang yang jujur. Tapi kalau awak ataupun kita sentiasa menipu. Ustaz, saya tak pernah tipu Ustaz. Ya ke? Betul, saya tak pernah tipu. Okey, maksudnya Allah akan nampak awak sebagai orang yang jujur. Tapi kalau soalan yang bagus daripada Raihan. Soalan yang bagus. Okey, Raihan tanya Ustaz, kalau kita dalam bahaya, boleh tak kita menipu orang yang jahat tu? Siapa ada jawapan? Ustaz, kita tengah bahaya Ustaz. Boleh. Boleh tak kita menipu? Kita kena penting. Boleh. Dan hidup kita. Sebab apa? Sebab apa kita boleh menipu? Kita kena Sebab orang tu jahat. kita. Ya, untuk kita jaga diri kita. Ada duit tak? Tak ada. Dalam poket ada RM10,000. Muaz kan naik kereta Lamborghini. Takkan tak ada duit. Dalam poket RM10,000. Tak ada duit, saya tak ada duit. Ambil topi je lah. Itu pencuri tu. Padahal dia nak selamatkan diri dia. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah anak murid Ustaz, tak ada masalah. Tapi yang masalahnya awak tak ada bahaya pun menipu juga. Boleh. So dekat sini anak-anak murid Ustaz, Ustaz tinggalkan benda persoalan ni kepada awak. Awak tanya diri awak nak jadi yang mana? Awak nak jadi yang jujur ke nak jadi yang penipu? Jujur. Kalau jujur, apa sahaja yang awak buat jujur? Mak awak tanya, Syah, siapa yang ni kotorkan lantai ni? Syah cakap kucing. Saya. Syah cakap kucing. Kucing pula. Nampak? Ibu, saya yang kotorkan. Saya minta maaf. Jujur. Mak awak tak marah. Tiba-tiba Syah kata, saya tak buat pun. Mak yang buat. Mak yang tak perasan. Sudah. Mak pula yang salah. Mak yang buat. Saya tak buat pun. Itu berdosa. Ingat? Dua je. Sama ada awak jujur ataupun awak penipu. So jadilah orang yang jujur. Nabi Muhammad orang yang jujur. Okey. Sampai situ. Ada soalan berkaitan dengan hadis? Ustaz nak bangun lah. Ada soalan berkaitan dengan hadis? Ada? Kenapa Ustaz? Ada. Kenapa? Kena bangunlah. Kita duduk depan laptop ni kadang-kadang badan kita macam lengoh. Awak kena bangun macam Kaiser tu. Dia tarik sikit. Dia tarik. Tu tak ada masalah. Itu memang awak akan rasa lengoh. Duduk lama-lama. Okey. Ustaz, Yumna tanya soalan kepada Ustaz. Ustaz,
Kalau kita tipu untuk perkara yang baik seperti memberi semangat kepada orang lain. Oh, soalan yang bagus. Amsyah Mifzal nak bagi semangat kepada Kaiser. Kaiser, Amsyah tak buat pun. Amsyah tak buat pun sebagai contoh. Kaiser, saya ni sedekah setiap hari sekurang-kurangnya 100 lah. Itu paling kurang lah. Sedekah setiap hari 100. Awak pun kena sedekah lah. Okey, dekat sini ada dua keadaan. Pertama, tak boleh kita menipu. Pertama ni tak boleh untuk menipu. Kita tak boleh menipu. Tapi untuk bagi semangat tu boleh. Tapi jangan menipu. Dia macam awak nak suruh orang buat baik, dalam masa yang sama awak buat benda yang tak baik. Faham tak Yumna? Awak nak suruh orang buat kebaikan. Awak nak suruh orang contoh. Awak nak suruh adik awak solat. Adik awak nama apa? Katakan adik awak nama Raihan. Raihan solat subuh tau. Allah suka orang yang solat subuh. Itu bagus. Tiba-tiba awak tambah. Cuba tengok macam kakak ni. Kakak ni solat subuh 3 rakaat setiap hari. Contoh. Awak menipu adik awak. Padahal awak tak solat pun. Awak akan dapat pahala. Oh, adik awak Maryam. Okay, katakan adik awak nama Maryam. Awak kata Maryam kena solat. Allah sayang orang yang solat. Akak pun pagi tadi, akak solat. Padahal awak tak solat sebab awak tertidur. Awak ajak adik awak buat baik, itu dapat pahala. Awak menipu adik awak, dapat dosa. Faham Ada dua keadaan dekat situ. So, kalau nak bagi semangat sekalipun, cakap benda yang betul. Okay. Ada soalan lain? Tak ada? Hadif okey Hadif? Tengok bola semalam? Tak tengok. Okey, seterusnya anak-anak murid Ustaz. Hari ni Ustaz nak ajar awak satu tajuk. Hari ni kita akan belajar Fiqh. Hari ni kita akan belajar fiqh minggu dalam minggu fiqh dan akhlak. Anak-anak murid Ustaz, bila kita sebut saja fiqh, ini kita akan belajar berkaitan dengan Hukum. Maksudnya kita sama ada kita boleh buat ataupun tak boleh buat. Tetapi anak-anak murid Ustaz, tajuk yang Ustaz nak ajar hari ini adalah tajuk yang sangat penting. Terutamanya kepada anak-anak lelaki Ustaz. Ustaz, anak-anak perempuan pun penting. Cuma anak-anak lelaki Ustaz lagi penting. Kenapa? Sebab awak akan lead. Awak adalah ketua. Satu hari nanti bila Muaz dah besar, Muaz dah kahwin, dah ada anak apa semua, Muaz akan jadi ketua keluarga. Kaiser nanti bila tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri Malaysia, dia akan jadi ketua Malaysia. Mikhail Amsyah bila dia jadi kapten pasukan bola, dia adalah ketua pasukan bola. Ingat, lelaki, awak adalah ketua untuk keluarga awak. So pada hari ini adalah tajuk yang mana, Ustaz, kalau lelaki tak ada, perempuan akan ambil alih. Ustaz, kalau dalam keadaan tu, kalau memang perempuan, sebab tu perempuan pun kena belajar. Tapi dibantu juga oleh golongan lelaki. Supaya awak kena tahu. Benda ni semua kena beringat, semua kena belajar. Okey. Apa? Tengok sini baik-baik. Hari ni kita akan belajar berkaitan dengan satu topik. Tapi sebelum itu, Ustaz nak terangkan satu benda. Okay, Ustaz nak letak mindset yang kuat kepada awak. Anak-anak murid Ustaz, ingat. Siapa yang mencipta kita? Allah. Okay, kita dah belajar tu lepas. Yang mencipta kita adalah Allah. Selain daripada Allah, kita panggil dia sebagai? Tuhan. Selain daripada Allah, kita panggil Tuhan. Apa? Makhluk. Pandai, siapa cakap tadi tu? Kaiser. Bagus. Selain daripada Allah, kita panggil dia sebagai makhluk. Makhluk ni apa? Semua selain daripada Allah. Bumi, bintang, Jupiter, asteroid, lava, Laila, Hadis, buku, basikal, gambar, komputer, Messi, padang bola, stadium, semua selain daripada Allah kita panggil dia sebagai makhluk. Clear? Supaya awak tahu. Allah adalah pencipta, kita yang diciptakan. Makhluk adalah apa maksud makhluk? Yang diciptakan. Yang diciptakan oleh Allah. Okay. Orang cakap manusia meniru ciptaan Allah. Manusia meniru ciptaan Allah?
Kalau kapal terbang kan dia cerita macam burung. Maksudnya kapal terbang pun ambil idea daripada burung saya rasa. Macam dia dapat idea. Mestilah bila dia orang tengok burung, dia pun kata, oh macam mana kita nak terbang ke atas nampak idea tu. Kapal selam macam paus. Betul. Betul. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Ustaz teruskan lagi sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Ustaz nak awak ingat sampai bila-bila. Hanya Allah sahaja yang maha hidup. Selain daripada Allah, kita semua akan mati. Ingat. Selain daripada Allah, malaikat makhluk, iblis makhluk, jin makhluk, cahaya makhluk, masa makhluk. Selain daripada Allah, semuanya akan mati. Dia ada expired date dia. Kalau awak tengok dalam roti gardenia, dekat dia punya ring dekat atas tu, dia ada expired date dia 5 hari. Bagus Raihan. Raihan faham. Raihan masih lagi ingat tajuk Hayun. Bagus. Okey. Okey, kalau Allah okey, okey. Okey. So, pertamanya Allah, kita makhluk Allah dan Allah yang ciptakan kepada kita. Dan kita akan mati bila-bila masa. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz nak awak faham satu benda. Kita semua ni adalah apa? Adalah makhluk dan juga Allah hanya bagi kita pinjam saja. Aflah, hidung awak tu Allah bagi pinjam saja. Laila, hadis Zakwan pula dah. Adik awak nama apa? Zakwan. Hadis Zakwan atau Hadis Zakwan tu Allah bagi pinjam saja. Yumna, Maryam tu Allah bagi pinjam saja. Ingat, semua ni Allah yang punya. Muaz, kereta Lamborghini awak belakang tu Tuhan bagi pinjam saja. Faham? Ulfah, mata awak tu pinjam saja. Okey, Kaiser, mak dengan ayah awak tu Allah bagi pinjam saja, bukan awak yang punya. Clear? Ustaz nak kita semua sama-sama faham, semua dalam dunia ni Allah bagi pinjam. Dan bila Allah nak, dia boleh ambil bila-bila masa yang dia nak. Katakan, Syah, Ustaz pinjam pensel dekat Syah. Soalan yang bagus daripada Haris Hanaki. Haris, soalan soalan awak Ustaz tak boleh bagi tahu kepada yang lain Soalan awak tu tinggi. Nanti Ustaz akan personal jawab kepada awak. Boleh? Kenapa pula? Soalan Haris tu tinggi. Haris tanya apa? Soalan Haris tu tinggi sikit. Nanti Ustaz akan bagi tahu. Lah. Haris soalan awak tu nanti Ustaz bagi tahu. Soalan Haris tu dia tinggi sikit. Takut yang lain tak faham. Dia banyak, nanti Ustaz terangkan. Bagus untuk soalan awak Haris. Okey. So, Ustaz ulang sekali lagi, bila Ustaz pinjam buku kepada Syah. Syah, Ustaz nak pinjam buku, Syah pun kata boleh Ustaz. Kemudian tiba-tiba Syah nak balik buku dia. Boleh tak Ustaz tak nak bagi dia, Ustaz marah dia? Boleh tak macam tu? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab tu barang dia. Pandai. Sebab itu barang dia. Boleh tak Ustaz marah dia kalau dia minta? Boleh. Boleh. Kenapa boleh pula? Tak boleh lah. Tak boleh lah sebab tu barang dia. Bagus. Clear? Tak boleh. Macam tu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila Allah dibagi pinjam kepada kita, Allah bagi pinjam kepada kita, dia nak ambil bila-bila terpulang kepada dia. Sebagai contoh, semalam Ustaz telefon mak dengan ayah Ustaz. Tiba-tiba hari ini mak dengan ayah Ustaz meninggal dunia. Adakah Ustaz boleh marah kepada Allah? Tak boleh lah sebab tu Allah punya. Faham? Kaiser tengah-tengah main, jatuh, tangan terputus. Aduh, tangan terputus. Katakan, dia pun marah, ya Allah, kata menjaga apa ni sampai tangan putus? Sabar. Betul ke mak ayah Ustaz dah tak marah. Kita tak boleh marah. Kita pun kata, ini siapa punya, ni Allah punya. Bangun-bangun, Muaz, bangun-bangun. Kenapa gelap ni? Siapa yang tak buka lampu? Rupa-rupanya Allah dah ambil penglihatan dia.
Adakah kita nak marah? Tak boleh sebab Allah yang punya. Macam tu juga dengan kematian. Anak-anak murid Ustaz, begitu juga dengan kematian. Bila sebut berkaitan dengan kematian, ini bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita akan menangis. Siapa pun, Nabi Muhammad, anak-anak Nabi Muhammad meninggal, siapa pun pakcik Nabi meninggal, isteri Nabi meninggal, Nabi akan sedih. Bila kita sebut berkaitan dengan kematian, kita akan sedih. Walaupun kita tahu isteri kita, pakcik kita, mak kita, ayah kita tu Allah bagi pinjam saja. Ya Ulfah, soalan? Ustaz, ada tak orang yang dah mati lepas tu Allah buat Macam mana? Ada tak orang yang dah mati? Ada tak orang yang dah mati lepas tu Allah kasih dia hidup balik? Orang yang dah mati ada, tapi tu ada sirah dia, tapi dia hidup kejap je tu dia mati balik. Ada sirah dia. Nanti kita akan cerita. Okey. So, hari ni tajuk fiqh, tapi kenapa Ustaz nak terangkan benda ni? Sabar, Ustaz nak buka sikit minda awak dulu. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz, tajuk kematian. Hari ni ada kaitan dengan tajuk kematian. Okey, siapa nak tolong Ustaz baca ayat Al-Quran? Laila nak tolong baca. Okey, Laila tolong baca. Mana? Okey, Laila baca yang warna hijau ni. Okay. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin khairuhum ila ajalim musamma Fa'iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah. Betul. Yastaqdimun. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, siapa nak tolong bacakan maksud dia? Saya. Okey, Yumna tolong bacakan maksud dia. Hello. Boleh bahasa Inggeris ke? Yang Melayu. Jikalau Allah menghukum manusia kerana kezaliman mereka, nescaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang saat pun dan tidak pula mendahulukannya. Okey, anak-anak murid Ustaz, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dekat ayat ni? Dengar sini baik-baik. Allah kata apa? Maka apabila telah tiba waktunya, yang atas ni Ustaz tak nak hurai. Maka apabila telah tiba waktunya, apa waktunya? Ajal, kematian. Ustaz ulang, Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Allah bila sebut dalam Al-Quran, benda tu confirm jadi. Benda tu pasti, kena yakin. Allah kata apa? Apabila telah tiba waktunya, bila kita dah nak meninggal dunia, tak akan cepat satu saat, tak akan lambat satu saat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada Ustaz, Fikri akan mati pada 12.45.32 saat. Sharp 32. Astagfirullahal azim. Habis. Ulfahana akan meninggal dunia pukul 1 petang 22 hari bulan 6 2021. Tak, pukul 1 sharp. KO. Okay, clear. So, dekat sini Ustaz nak maklumkan kepada awak, kita kena yakin. Apa? So dekat sini ada 3 perkara yang Ustaz nak sebelum kita masuk kepada tajuk kita. Apa anak-anak murid Ustaz? Yang pertama adalah Allah adalah pencipta kita. Okay. Allah adalah pencipta kita. Dan kita semua
Dan kita semua adalah pinjaman sahaja. Pinjaman sahaja. Nombor 3, Allah boleh ambil Allah boleh ambil balik ataupun Allah akan matikan kita. Matikan kita tidak cepat dan tidak lambat. Tepat waktu dia. Okey, ingat anak murid Ustaz, 3 benda permulaan sebelum kita masuk tajuk. Pertama, Ustaz nak awak kita semua yakin Allah tu pencipta kita. Yang seterusnya, kita kena kunci hati kita. Kita semua ni pinjaman. Allah bagi kita pinjam saja. Hidung kita, mak ayah kita, adik kita, rumah kita, duit. Semua tu pinjam saja. Allah boleh ambil bila-bila yang dia nak. Dan yang nombor 3 adalah bila Allah nak ambil, takkan cepat, tak akan lambat. Sharp, on the time, pancul. Sadaqallahul azim. Habis? Okey. Sampai situ ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Sekarang baru kita masuk tajuk. Setengah jam Ustaz. Ustaz huraikan sedikit supaya awak faham. Anak-anak murid Ustaz, hari ni yang kita akan belajar pelajaran keempat. Siapa nak tolong bacakan kepada Ustaz apa tajuk kita? Okey, terus. Siapa yang saya tu terus? Yang mana? Yang atas ni. Warna kuning tu. Okey. Pengurusan jenazah. Apa? Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Bagus. Okey, tulis dekat situ. Pengurusan jenazah. Soalan Ustaz kepada Hadi Rashad. Oh, Rashad. Ustaz, Apa yang dimaksudkan dengan jenazah? orang yang sudah meninggalkan dunia. Orang yang telah meninggal dunia. Bagus. Anak-anak murid Ustaz, selalunya ada 3 word yang menggambarkan dia. Pertama, orang selalu sebut sebagai mayat. Kedua, orang sebut sebagai orang mati. Ketiga, orang sebut sebagai jenazah. Tengok baik-baik. Secara sopannya. Kalau boleh secara sopannya. Janganlah panggil mayat. Hadif. Tiba-tiba awak dengar Ustaz Fikri meninggal dunia. Syah pun tanya Hadif. Hadif nak pergi mana tu? Nak pergi tengok mayat Ustaz Fikri. Dengan kasar. Dengan kasar. Huda nak ke mana tu? Oh, Ustaz Fikri mati semalam. Nak pergi tengok orang mati. Dia tak manis dengar. Dia dengan kasar. So Ustaz nak ajar awak pada hari ini, bila orang meninggal, jangan sebut mayat. Sebut jenazah. Dengan sopan sikit. Nak pergi mana tu? Nak pergi ziarah jenazah. Ada orang meninggal dunia. Siapa? Ustaz Fikri meninggal. Oh, kenapa Ustaz Fikri meninggal? Katanya semalam tengah-tengah mengajar tasawuf tiba-tiba meninggal. Contoh. Ingat? Okey. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pengurusan jenazah. Apa? Macam mana kita nak buat? Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey. Apa maksud pengurusan jenazah? Sekejap. Ada kat bawah ni. Okey. Sikit. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah? Okey, tulis dekat sini. Bila Ustaz ajar berkaitan dengan pengurusan jenazah ialah apakah tindakan yang sesuai selepas seseorang itu meninggal dunia. Itu maksud dia. Apa yang kita akan belajar dalam pengurusan jenazah, kita nak belajar apa tindakan yang sesuai selepas seseorang itu meninggal dunia. Tiba-tiba Ustaz tengah mengajar, Ustaz Fikri meninggal dunia. Syah nak buat apa waktu tu? Syah nak telefon bomba ke? Ustaz bukan terbakar Syah. Ustaz Fikri lepas tu? Apa yang nak kena buat waktu tu? Huda tengok-tengok, Ustaz Fikri meninggal, nak kena buat apa ni? Ini Ustaz nak ajar kepada awak. Supaya awak tahu anak-anak murid Ustaz, bila kematian terjadi depan mata awak. Nampak? Tuhan kata apa? Tuhan kata dah tadi, kematian itu tak akan cepat satu saat, tak akan lambat satu saat.
Dia akan tepat pada waktu dia. Tengah-tengah awak tengah bersembang dengan kawan-kawan, perap jatuh. Meninggal. Apa tindakan awak yang sesuai? Macam mana kita nak menguruskan dia? Ini yang Ustaz nak ajar kepada awak. Tindakan selepas seseorang tu meninggal dunia, apa yang dia kena buat? Okey. Okey. Kejap Ustaz minta masa seminit. Kejap. Okey. Sambung. Okey. Okey. Sekarang okey, anak-anak murid Ustaz, nampak tu? Depan dekat gambar ni dia dah tunjuk dah rumah terakhir kita. Nanti kita akan tengok. Ustaz, dia Ustaz akan ajar. Kubur. Ya, Tidak. rumah terakhir kita kubur. Ustaz, rumah saya kondo tau. Rumah awak kondo sekalipun, waktu akhir hayat awak nanti, rumah awak kubur juga. Awak ada rumah kondo ke, rumah awak rumah teres ke, rumah awak rumah flat sekalipun, rumah awak banglo 10 tingkat sekalipun, bila meninggal tak adanya. Ustaz, nanti bila masuk kubur nanti Ustaz, saya nak design lain lah Ustaz. Saya nak buat kubur 2 tingkat boleh? Kenapa 2 tingkat? Mana tahu kalau boring-boring kat bawah, saya nak pergi ke atas. Mana boleh. Mati mana Tak bergerak. ada 2 tingkat. Awak dah mati dah. Faham? Okey, kemudian kita akan tengok dekat sini. Ini solat. Okey, ini ada kubur. Anak murid Ustaz. Bawa tengok gambar ni. Macam kenal je kubur ni. Kat mana? Kat Batu Cave kan? Batu Cave. Apa tu? Bukan. Batu Muda. Batu Muda. Kat Bukan Batu Muda. Dekat dengan sekolah kita dulu tu. Dekat mana? Mana tahu kat belakang ni. Bukan. I found somewhere like this. It looks like it. Dia dekat Batu Cave ni. Okay, Ustaz tanya Muaz. It's nearby my Bila awak house. tengok sini Muaz, apa beza kubur orang kaya dengan kubur orang miskin? Kalau Ada kubur beza, orang Ustaz. kaya, batu nisan ada. Kalau kubur orang miskin, Sama tanah ada. je. Awak tengok sama je. Ada mana Ustaz? Saya tengok ini Ustaz. Ini kubur orang kaya Ustaz. Kenapa? Ini batu dia warna putih Ustaz. Ini pun batu putih juga. Nampak? Tak ada beza anak-anak murid Ustaz. Sama je. Ustaz, kenapa kat atas kubur selalu kita letak pokok? Itu ada cerita dia, ada sirah dia. Nanti bila sampai dekat tajuk pengebumian, Ustaz akan cerita benda tu. Soalan yang bagus Raihan. Kenapa tiba-tiba kena letak pokok Ustaz? Sebab Nabi pernah buat benda tu. Nanti Ustaz cerita. Oh, because our bones. Tunat Tunat Nabi pernah buat benda tu. Nabi pernah letak macam tu. Ustaz, Ya? is it because I have 2 questions. Yes. One, is it because will our bones turn to oil like dinosaur bones? No, Okay, I thought all that was bones will corrupted. Okay, terus. Okay. And 2, nothing. Second one? Nothing. I give up. Okay. Nanti saya akan terangkan. Ustaz, kenapa ada pokok besar, pokok kecil? Itu cerita lain lah. Okay. So, hari ni Ustaz nak ajar awak pengenalan. Bila kita meninggal dunia, apa yang kita kena buat? Okay. Tengok dekat sini. Okay. Siapa yang nak baca point nombor 1? Saya, Siapa yang saya tu? Afla Patricia. Okay. Aisyah Nabila baca. Poin kedua saya. Okay. Afla baca. Baca ke? Ya, baca. Number one ni. Okay. Ustaz, bagi Zakwan baca.
Mula ke? Ya, baca apabila Apabila seseorang Muslim meninggal dunia, jenazahnya hendaklah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Mana roh itu? Dikebumikan. Okey, Shah Handsome, baca Shah Handsome yang kedua. Hukum menguruskan jenazah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Shah, apa maksud fardu kifayah? Wajib. Fardu kifayah apa maksud dia? Anak nama dia Ustaz. Siapa yang tahu fardu kifayah ni maksud dia apa? Ustaz tak pernah terang kepada awak. Wajib. Okey, ready dengan awak punya pensel dan buku nota awak. Tulislah di mana-mana asalkan nak boleh. Tengok sini baik-baik. Tengok sini baik-baik. Fardu kifayah bukan sunat, dia bukan apa. Dengar sini betul-betul. Dalam Islam ada dua jenis fardu. Yang pertama kita panggil dia sebagai fardu pandai. Fardu ain. Yang kedua kita panggil dia sebagai fardu kifayah. Tulis. Siapa ada pensel tulis. Ustaz tulis Rumi lah ni supaya awak dah boleh faham. Dengar sini baik-baik. Dalam Islam ada dua jenis fardu. Yang mana fardu ain dan fardu kifayah. Apa beza dia Ustaz? Ustaz akan terangkan kepada awak. Yang pertama fardu ain. Yang kedua nama dia fardu kifayah. Okay. Apa beza dia anak-anak murid Ustaz? Beza dia yang pertama sekali, fardu ain bermaksud kewajipan ke atas semua orang Islam. Clear? Ustaz ulang sekali lagi. Fardu ain ni kewajipan ke atas semua orang Islam. Setiap orang, tulis, setiap orang Islam wajib melakukannya. Wajib melakukannya. Kalau tak buat dosa. Pandai. Kalau tinggal berdosa. Kalau tinggal berdosa. Tapi kalau tinggal, katakan Syah yang tak buat. Syah je yang berdosa. Sebagai contoh, solat, puasa, itu je contohnya yang paling senang. Okey. Itu adalah fardu ain. Okey, Ustaz terang ni, nanti Ustaz akan tanya balik sama ada awak boleh jawab ataupun tidak sebab tengok ada yang tak tulis tu. Okey. Okey. My Zoom was lagging, so it got out, so I reconnected again. Okey. 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 Ustaz ulang sekali lagi anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Tengok sini baik-baik. Tengok sini baik-baik. Fardu ain ni maksudnya semua orang Islam wajib buat. Setiap seorang tu wajib buat. Kalau awak tak buat, nanti awak akan dapat dosa. Syah tak solat, Syah je yang dapat dosa. Yumna tak solat, Yumna je yang akan dapat dosa. Rasyad tak puasa, Rasyad je akan dapat dosa. Clear? Itu fardu ain semua orang tahu. Tapi fardu kifayah. Fardu kifayah bezanya adalah fardu kifayah ni adalah kewajipan ke atas sesetengah orang Islam. Ya, beza dia. Fardu ain semua orang kena buat. Fardu kifayah sesetengah saja kena buat. Sekurangnya sekumpulan orang Islam wajib buat. Beza. Dan yang ketiga, kalau tinggal semua berdosa. Beza tu. Nampak nama Ustaz? Beza tak? Okey. Kalau bagus Raihan. Bagus, betul. Sebagai contoh anak-anak murid Ustaz. Okey, tengok sini. Okey.
Okey, jap, Ustaz tulis dulu. Ustaz tulis dulu. Okey. Sebagai contoh, solat jenazah dan solat jemaah di surau atau masjid. Okey, tengok sini baik-baik. Apa beza fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain semua orang Islam wajib buat. Tapi fardu kifayah sesetengah aja. Tak perlu semua orang. Beza. Kalau fardu ain setiap orang Islam. Setiap orang mesti buat. Tapi kalau fardu kifayah sekurang-kurangnya sekumpulan je. Maksudnya ada beberapa orang buat pun dah cukup dah. Okay. Tapi kalau 3 ni, yang fardu ain ni, kalau awak tinggal, awak je dapat dosa. Tapi fardu kifayah, kalau ada orang tinggal, semua akan dapat dosa. Ustaz, saya tak bersalah Ustaz. Bersalah. Dengar. Sebagai contoh. Anak-anak muda Ustaz, dengar betul-betul. Ini penting. Ini penting hukum. Sebagai contoh, katakan Muaz. Muaz duduk dekat taman apa nama Muaz? Samudra. Okey. Muaz duduk dekat taman Samudra. Okey, tengok betul-betul Muaz Katakan bila Muaz duduk dekat taman Samudra, dekat taman Samudra tu ada banyak rumah. Dekat taman Samudra tu ada banyak orang duduk. Betul Muaz? Banyak rumah kat situ Ustaz nampak Banyak rumah kat situ. Berapa ratus tu rumah kat situ tu. Ustaz selalu pergi ramai tu. Okay, Tak tahu tak flat Samudra 109 orang kena COVID sampai bomba datang spray. Ya. Samudra Dekat rumah Ulil. Dekat belakang rumah Ulil tu. Yang tahu. Dekat Ulil kan duk Banjaria kan? Belakang tu rumah tu. 100 orang kat Taman Samudra saja. Okey, tengok sini. Okey, ini kita bincang berkaitan dengan fardu kifayah fardu ain semua awak dah faham Okey, Laila boleh pergi ambil makanan sedikit. Okey? Nah, bila 8 minit lagi, sikit lagi. Anda murid Ustaz, fardu kifayah ni bermaksud kalaulah awak tak buat, sebagai contoh ada dalam banyak-banyak rumah ni, ada satu rumah ada orang meninggal dekat sini. Sekurang-kurangnya mesti orang-orang taman tu kena pergi uruskan jenazah dia. Sekurang-kurangnya, paling kurang lah katakan adalah 3-4 orang pergi uruskan. Sekurang-kurangnya kena saya ingat. Apa? Ustaz pernah bagi tahu benda ni waktu dah ajar 2 ke 1. Ustaz pernah bagi tahu pernah ajar. Good. Ustaz. Kalau tak dosa. Betul. Ya Syah? Ustaz pernah solat jenazah Ustaz. Ustaz pernah solat jenazah? Ustaz solat jenazah kat nenek Ustaz? Saya pernah. Sama Ustaz kat nenek. Dia baru meninggal 2000. Saya solat kat kawan katakan, dengar sini. Katakan bila satu rumah tu ada orang meninggal dunia. Tapi satu taman tu seorang pun tak pergi tolong. So, seluruh taman akan dapat dosa. Jangan buat main. Ustaz, saya semalam jiran sebelah saya meninggal. Tapi seorang pun tak pergi Ustaz. Kita orang macam malas lah Ustaz. Berdosa satu taman tu. Sebab Ustaz, tak ada orang yang pergi. Tapi Ustaz. Kalau COVID tak ada masalah. Sebab COVID tak boleh nak buat. Sebab kita memang tak boleh pergi pun. Kerajaan tak bagi sebab bahaya. Tapi kalau tak COVID tak ada, COVID tak ada, COVID semua tak ada. Katakan semua pun tak ada. Tak pun pergi solat jenazah kat dia. Berdosa satu taman. Katakan Syah kita bagi Syah pula. Syekh Muaz je kita bagi Syah pula. Syah duduk dekat Lakeview. Ataupun Taman Jasa Perwira. Betul Syah? Taman Jasa Perwira Taman Jasa Perwira. Okey, Yumna kejap Yumna Dekat Lakeview Taman Jasa Perwira tu ada surau. Ini surau. Ada surau. Dan dekat surau tu anak-anak murid Ustaz, dekat surau tu
Seorang pun tak pergi solat jemaah. Seorang pun tak ada. Sekurang-kurangnya 2 orang lah. Sebab ada seorang imam, seorang makmum. Tapi siapa yang letak bintang tu? Sekurang-kurangnya ada orang solat jemaah dekat situ. Tapi tak ada siapa pun yang solat jemaah. Seluruh orang yang berada dekat Taman Jasa Perwira tu semua berdosa. Ustaz, what happens if they don't know if someone's dead? Soalan yang bagus, Arfan. Really a good question. What happen if they don't even know who or when their friends die? Maksudnya dia orang tak tahu pun kawan-kawan ini meninggal. Sebab tak tahu, tak masalah. Ingat, Ustaz selalu pesan kepada awak. 3 benda yang kita tak akan dapat dosa. Pertama, kalau kita terlupa. Kedua, kalau kita tak sengaja. Ketiga, kalau kita tak tahu. Okey, faham So, ingat, sebab tu setengah orang kena buat. Baru ingat. Kena buat. Kalau tak, semua orang akan dapat dosa. Macam tu juga dengan jenazah. Ustaz Fikri meninggal. Siapa pun tak ada pergi uruskan jenazah Ustaz. Katakan Ustaz duduk dekat Selayang Baru. So, orang Selayang Baru tu akan dapat dosa. Sebab tak uruskan jenazah Ustaz. Bahaya tu. Okey, soalan daripada Yumna. Okey, Yumna nak tanya soalan, Yumna? Ustaz, kalau apa tu, kalau orang India boleh ke pergi walaupun bukan Islam? Soalan yang bagus. Anak-anak pada Ustaz, soalan yang bagus. Ustaz, kalau dia bukan Islam Ustaz, tapi dia kawan baik saya. Dia kawan baik saya Ustaz, saya nak pergi ziarah jenazah dia. Saya nak pergi ziarah dia meninggal. Setakat yang Ustaz belajar, Ustaz tak dapat, nanti Ustaz akan bagi tahu balik. Ustaz nak kena confirmkan balik. Takut Ustaz tersalah. Nanti Ustaz akan confirmkan balik soalan tu. Boleh ke Ustaz? Kawan saya bukan Islam. Saya nak pergi ziarah dia, boleh tak? Nanti Ustaz bagi tahu balik. Nanti Ustaz bagi tahu balik. Ustaz. Ya, Ulfa? Kalau kan salat jemaah fardu kifayah kan. Ya. Kalau macam ada penyakit kat satu masjid tu, lepas tu kita tak boleh solat jemaah kat situ. Macam sekarang kan tak solat jemaah kan. Tak berdosa sebab ada penyakit. Sebab ada wabak, tak berdosa. Tak berdosa. Okey. Itu beza antara fardu ain dan fardu kifayah. Okay, I think that's all from you. Nak tanya soalan lagi ke? Tak ada. Okay, I think that's all from me sekarang pun dah pukul 1. Ya, Ustaz. Apa jawapan Ustaz tu yang Haris tu? Tak boleh, nanti Ustaz cari jawab, nanti Ustaz bagi tahu. Ustaz, Kalau awak dah bersedia, Ustaz bagi tahu. Ya, Syah? Kan kalau satu taman tu Kristian, kalau satu taman tu kafir, lepas tu ada seorang dia Islam. Lepas tu yang Islam tu mati. Macam mana tu Ustaz? Macam dalam cerita Kaca Live je ni. Macam mana nak buat tu? Khalif, cuba jawab je Khalif. Yang lain semua Kristian, dia semua je orang Islam. Macam mana tu Khalif? Kalau keadaan macam tu, tak ada macam mana kita nak buat? Sama ada kita kena telefon orang lain ataupun kita kena minta tolong masjid untuk uruskan. Yang penting kena ada orang yang uruskan. Selalunya masjid yang akan uruskan. Okay? I think that's all from me. Tengok awak pun dah macam mata pun dah nampak nasi tu. Nah, Syah. Syah, tiba-tiba nampak pening tadi, nampak macam okey. Pening. Saya gatal. Okay. I think that's all from me. Terima kasih banyak-banyak atas usaha dan jihad awak. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Kita akan teruskan pelajaran esok insya-Allah. Okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.